Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua yang berusaha Profesor Madya Dr. Abdul Latif Ahmad, seterusnya rakan-rakan Seminar Komunikasi Antarabudaya yang saya hormati sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Elemen Antarabudaya dalam Filem, Memupuk Persefahaman Silang Budaya. Yang mana dalam kertas kerja ini saya akan berkongsikan bagaimana filem sebagai satu budaya popular boleh digunakan sebagai medium untuk memupuk perpaduan, memupuk kesefahaman melalui elemen antarabudaya yang terkandung dalam filem itu. Bagaimana filem boleh digunakan untuk menyemai persefahaman, untuk kita mengetahui budaya bangsa lain, budaya kaum lain, dan seterusnya kita dapat manifestasikan dalam kehidupan kita. Filem ini rakan-rakan sekalian boleh berbentuk sinematografi, filem pendek, cerita ataupun drama. Dan filem bukan semestinya ditonton di pawagam sahaja. Filem juga boleh ditonton kini di televisyen, melalui media sosial, YouTube, Netflix dan sebagainya. Menurut kajian sarjana sebenarnya, filem ini adalah satu manifestasi ataupun satu gambaran kehidupan sebenar masyarakat. Yang mana realiti kehidupan masyarakat itu dilakonkan semula dan dibuat dalam bentuk filem ataupun drama. Sebenarnya filem antarabudaya ini telah pun wujud sejak sekian lama. Dan kita pun sebenarnya telah menonton filem antarabudaya ini dari kecil lagi sebenarnya. Bagi yang meminati filem Hindi, filem Mandarin, filem Latin, Jepun dan sebagainya, sebenarnya kita telah pun didedahkan dengan budaya ataupun adat kaum lain sejak dari kita kecil lagi. Mungkin ada yang masih teringat cerita Oshin sebagai contoh yang merupakan satu drama bersiri dari Jepun. Sebenarnya dari kecil lagi kita dah didedahkan macam mana budaya masyarakat Jepun, cara mereka makan, cara mereka berjalan, cara mereka kehidupan mereka. Tapi sejauh mana sebenarnya kita mengadaptasi, kita melihat perkara tersebut. Jadi permasalahan kajiannya, filem ataupun drama ni sebagai satu budaya popular tidak sepatutnya dijadikan hiburan semata-mata ataupun untuk mengejar keuntungan. Sepatutnya filem juga boleh digunakan sebagai satu elemen untuk menyemai perpaduan persefahaman silang budaya. Selain itu, filem atau drama ini yang mengandungi elemen multiculturalism ini dapat digunakan sebenarnya untuk memupuk persefahaman ataupun adaptasi budaya lain. Dan ini dapat dibuktikan dengan kajian sarjana tempatan juga antarabangsa dalam beberapa buah filem yang akan saya jelaskan kemudian. Dan yang ketiga, filem ini adalah satu budaya popular yang begitu diminati sekarang ini. Kerana bukan sahaja boleh ditonton di pawagam, boleh juga ditonton di Netflix, YouTube dan sebagainya. Jadi bagaimana setengah filem ini ada yang digunakan untuk elemen negatif. Contohnya untuk menyemai Islamofobia, stigma negatif terhadap sesuatu bangsa, sesuatu agama, sesuatu budaya. Jadi filem juga boleh digunakan untuk membetulkan stigma negatif ini. Jadi objektif kajian ini adalah pertama untuk melihat elemen antarabudaya yang diterapkan dalam filem-filem tempatan dan antarabangsa, untuk kita melihat juga mengkaji bagaimana filem antarabudaya ini dapat memupuk kesefahaman silang budaya dan bagaimana filem menjadi budaya popular yang dapat memberikan pendedahan dan juga adaptasi terhadap antarabudaya. Dalam menyentuh peranan filem ini, saya ingin menggunakan teori penyeburan, yang mana teori penyeburan ini pada peringkat awal pengenalan teori ini menggunakan medium televisyen, yang mana penayangan satu drama, satu adegan secara berulang dalam media dapat akhirnya menyebabkan penonton beranggapan bahawa adegan ataupun apa yang ditunjukkan itu adalah betul, adalah realiti dan dapat menerima perkara tersebut. Ini berkaitan juga sebenarnya, ini relevan dengan konsep filem, konsep drama itu sendiri, bagaimana kita boleh gunakan drama atau filem itu sebagai satu cara untuk menyuburkan persefahaman ataupun elemen-elemen positif antara budaya daripada apa yang ditayangkan, kerana filem itu sendiri mempunyai kesan psikologi dan emosi terhadap penonton. Antara beberapa buah filem tempatan yang mempunyai elemen antara budaya ini adalah yang pertama sekali, yang terawal sekali adalah Gerimis 1998, filem arahan Tan Sri Pramli, yang mana ia menceritakan tentang elemen antara budaya, percintaan dan juga perkahwinan campur antara Melayu dan juga Tamil. Dalam filem ini telah pun ditonjolkan elemen antara budaya ini telah pun wujud dalam filem tempatan ketika itu. Okay. Seterusnya, Yasmin Ahmad adalah antara pengarah Malaysia yang kerap
mengarahkan, menerbitkan filem-filem berunsurkan elemen antarbudaya ini. Contohnya filem Sepet 2005, filem Mu'allaf 2008. Dua-dua filem ini adalah filem arahan Yasmin Ahmad yang memang sepenuhnya mempunyai elemen antarbudaya yang melibatkan mesti ada pertemuan antara elemen antarbudaya. Malahan Yasmin Ahmad ini juga dianggap sebagai salah seorang pengarah filem yang menggunakan pendekatan cosmopolitanism. Cosmopolitanism ini merupakan satu idea yang mana nilai kemanusiaan sejagat itu mengatasi perbezaan budaya, agama, adat dan sebagainya. Contohnya dalam filem Sepet, perbezaan budaya Melayu dan Cina ini ditonjolkan dan akhirnya dilihatkan bagaimana persefahaman, perpaduan, hormat menghormati dapat digunakan sebagai elemen untuk perpaduan. Begitu juga filem Mu'allaf. Filem Mu'allaf ini adalah satu filem yang menonjolkan pertemuan budaya Melayu, Cina, India, pertemuan agama sekalipun, Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Filem Sepet dan Mu'allaf ini adalah contoh terbaik di Malaysia bagaimana filem antara budaya itu dapat digunakan untuk menyemai, memupuk, menonjolkan elemen antara budaya. So, filem The Journey. Filem The Journey 2014 ini adalah satu filem box office yang menggambarkan bagaimana berlakunya pertembungan pemikiran antara golongan muda dengan pemikiran konservatif, ortodok golongan berusia. Bagaimana untuk mengekalkan adat tapi dalam masa yang sama untuk mencapai apa yang diimpikan. Jadi elemen antara budaya juga ditonjolkan dalam filem ini dengan pelbagai bahasa, pelbagai adat dan juga pemikiran seperti saya nyatakan tadi antara golongan muda dan juga fikiran golongan konservatif. Seterusnya itu filem tempatan. Filem antarabangsa juga banyak yang menunjukkan elemen antara budaya ini. Contoh filem Anna and the King 1999. Filem Anna and the King ini menggambarkan bagaimana pertembungan budaya antara budaya Eropah dan juga budaya Siam pada era penjajahan tahun 1800. Yang mana Anna sebagai seorang tutor kepada anak-anak Raja Mongkut Siam beradaptasi dengan budaya masyarakat tempatan, masyarakat Siam, dan bagaimana pula masyarakat Siam dapat menerima kehadiran Anna ini yang berbeza budaya dengan mereka. Saya tertarik dengan satu dialog yang dilapaskan oleh Anna dalam filem ini ketika Anna ditanya bagaimana Anna hendak memberi penghormatan kepada Raja Mongkut pada kali pertama beliau menghadap. Anna menjawab, walaupun saya telah mengenali budaya anda, itu tidak bermakna saya melupakan budaya saya. Bagaimana adaptasi budaya itu ditonjolkan dalam filem Anna and the King ini. Seterusnya My Name is Han 2010. Ini adalah filem yang diterbitkan, filem Hindi yang dibuat penggambaran di Amerika Syarikat. Bagaimana filem ini diterbitkan di tengah-tengah meletusnya Islamofobia di barat. Bagaimana filem ini digunakan untuk menonjolkan bahawa umat Islam tidak suka pun, tidak menganjurkan pun keganasan. Bagaimana ajaran Islam tidak dikena-mengena dengan keganasan. Jadi filem My Name is Han ini boleh digunakan untuk membetulkan stigma negatif masyarakat barat terhadap Islam pada masa tersebut yang terdedah oleh media-media barat yang menonjolkan Islam itu sebagai satu agama yang menganjurkan keganasan. Akhir sekali filem Ant-Man-nya Welcome to Germany 2011. Ini adalah satu filem yang menonjolkan bagaimana diaspora ataupun masyarakat Turki yang berhijrah ke Jerman mengadaptasi budaya Jerman. Dalam masa yang sama, mereka berusaha untuk mengekalkan adat dan budaya mereka sendiri walaupun telah bertahun-tahun bergenerasi tinggal di Jerman. Ini satu contoh filem yang baik untuk kita lihat adaptasi budaya diaspora di negara Eropah. Jadi kesimpulannya rakan-rakan sekalian, filem tidak wajar dijadikan hiburan semata-mata. Filem boleh digunakan sebagai satu medium, satu elemen, satu cara untuk menyemai, untuk mendedahkan, untuk menonjolkan perbezaan budaya ini dan meraihkannya. Bagaimana filem sebagai satu budaya popular boleh digunakan untuk menyemai perkara positif, perpaduan, kita mengenali, kita memahami budaya masyarakat lain, budaya bangsa lain melalui filem yang ditonjolkan. Dan filem juga sebenarnya seperti contoh My Name is Han tadi, boleh digunakan sebagai satu medium untuk menyebarkan fahaman, untuk membetulkan fahaman negatif sesetengah orang terhadap sesuatu perkara. Jadi filem mempunyai pengaruh yang cukup besar, cukup penting dalam masyarakat untuk menyemai perpaduan, untuk menyemai fahaman dan juga untuk membetulkan stigma yang tidak betul tentang sesuatu perkara. Jadi itu sahaja pembincangan saya. Sekian, terima kasih.